Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasiha wasilatan bainal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairi man nasaha ilal alamin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda waddin. Wa ba'du. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kekuatan, kelapangan dan kemudahan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis ilmu-ilmu Allah. Ini merupakan satu pilihan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala ini bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemurah dan penyayang. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini dia bagi kesenangan kepada, kalau kita lihat selain daripada orang Islam pun, mereka kadang-kadang lebih senang dari kita. Kadang-kadang kehidupan mereka Allah mudahkan, urusan mereka Allah mudahkan, menunjukkan rahmannya Allah. Sikap Allah yang maha Ar-Rahman, yang maha pemurah, Allah umumkan kepada semua makhluk-makhluk Allah. Ikan-ikan di laut, haiwan, kalau kita lihat kan, haiwan tanpa perlu bekerja, mereka dapat rezeki macam kita. Maha rahmannya Allah. Tapi bila kita bercakap tentang Ar-Rahim, rahmannya, pengasihnya Allah ni dia khusus. Jadi sepatutnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah, yang mana hari ini kita dalam Ar-Rahman dapat daripada Allah. Ar-Rahim iaitu Allah telah menjadikan kita, lahir-lahir kita je telah beragama Islam, satu nikmat yang paling besar. Kita lahir tanpa kita doa kepada Allah, Allah dah jadikan kita Islam. Dahlah Allah jadikan kita Islam, Allah jadikan pula kita umat yang terbaik. Allah jadikan Nabi kita Nabi yang terbaik, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang cukup istimewa, satu nikmat yang sangat-sangat ditunggu oleh umat-umat terdahulu. Hatta kalau kita tengok sejarah, Nabi pun pernah minta untuk jadi umat, untuk jadi Nabi dan juga umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat bila ada pada kita, jadi kita kadang-kadang alpa dan leka. Sebab apa? Sebab nikmat tu ada kepada kita. Kita tidak berasa satu nikmat tu satu benda yang besar, satu benda yang agung, satu benda yang patut kita bersyukur. Sebab apa? Sebab benda tu dah biasa dengan kita. Macam kita beragama Islam lah kan, lahir-lahir kita je dah Islam kan. Kita dah diajar solat, dah diajar untuk baca Quran, zakat, puasa dan macam-macam lagi amalan-amalan agama yang lain. Kita tengok orang-orang yang lahir mereka bukan dalam keadaan Islam, bila mana Allah bagi hidayah kepada mereka untuk meluk agama Islam, mereka buat dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab mereka tahu nikmat inilah yang mereka cari, yang mereka tunggu selama ni. Tapi kita orang Islam hari ini, kita sedikit alpa dan leka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa saya dan tuan-tuan muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Untuk nikmat ni kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa-siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, Allah akan tambah lagi nikmat dia kan. Dan untuk perkara agama ni juga tuan-tuan, kita pertama sekali kita kena betulkan niat kita tuan-tuan. Allah telah bagi kita Islam, jadi adakah pegangan kita ataupun amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana solat, puasa, zakat dan amalan-amalan agama yang lain, adakah kita lakukan dengan sempurna, terutama sekali dari segi niat? Adakah kita takbir Allahu Akbar
semata-mata kita mengaku bahawasanya akulah hamba, dialah Tuhan. Adakah ada pengakuan begitu dalam hati kita, tuan-tuan? Begitu juga dengan amalan-amalan agama yang lain. Adakah kita buat, kita laksanakan amalan-amalan agama yang lain semata-mata kita merasa bahawa kitalah hamba, dialah Tuhan. Kita hisap amalan kita. Sebab tu kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah menuju kepada dunia yang akan diperolehnya, atau menuju kepada wanita yang hendak dinikahkannya, dia akan mendapat apa yang diniatkannya. Kita tengok hadis ni. Dalam hadis Arba'in, kita mungkin dah pernah belajar tak? Hadis 40. Diletakkan pertama sekali di hadapan. Nak merujuk bahawasanya niat ni benda yang penting, tuan-tuan. Allah terima amal kita, semua bergantung pada niat kita. Solat nampak cantik, takbir nampak cantik, rukuk nampak cantik, pengabdian tu nampak cantik, tapi niat selain daripada Allah, Allah tak terima, tuan-tuan. Kita tahu bahawasanya semua amal agama, bukan saja amal agama, kalau kita tengok tak, amalan dunia pun semua ada niat. Orang kerja siang malam, niat nak senang. Tak? Orang sakit, cari ubat, niat nak sembuh. Jadi niat ni tak dapat tidak, dia berkaitan dengan amalan kita, sama ada ia lebih kepada dunia ataupun lebih kepada agama. Jadi niat kita hari ni, tuan-tuan, kan, kita alhamdulillah Allah pilih kita untuk berada dalam kuliah. Tak? Bagaimana dengan orang-orang yang belum berada kat sini? Tak? Untuk niat ni Nabi telah islah para sahabat. Kalau kita tengok tak? Sungguh-sungguh, tuan-tuan, Nabi islah sahabat ni bukan calang-calang lah. Bermacam-macam ujian yang sahabat hadapi semata-mata nak betulkan niat dia. Nak betulkan niat bahawasanya Allah lah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Yang lain ni adalah makhluk dia, penciptaan dia. Tak? Bila mana niat kita betul, iman kita pun akan betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Hari ini kita nak masuk syurga, tuan-tuan, kan? Bukanlah dengan amal kita. Saya dan tuan-tuan nak masuk syurga insya-Allah bukan dengan amal kita, tuan-tuan. Kita semua akan masuk syurga dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan, kan, semasa zaman Bani Israel, ada satu orang abid yang mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam tanpa dia melakukan sedikit pun perkara yang bertentangan dengan syariat Allah ketika itu. Siang dan malam dia mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah pun dia bermaksiat kepada Allah. Jadi bila dia mati, dia telah beribadat sebanyak 500 tahun. Bila dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya dia, dan sebab apakah kamu, dia minta untuk masuk syurga, kan? Allah tanya dia, sebab apa nak masuk syurga? Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya aku nak masuk syurga ni dengan amal yang telah aku kerjakan, pengabdian aku selama 500 tahun yang aku lakukan semata-mata kerana kamu. Jadi dia nak masuk syurga dengan sebab amal dia. Kalau kita umur pun tak sampai 100. Tapi zaman Bani Israel ni, Masya Allah, umur dia Allah bagi panjang sampai 500 tahun. Kan, itu pun beribadat, tak buat maksiat. Jadi minta kepada Allah nak masuk dalam syurga dengan sebab amal dia. Sebab dia telah yakin bahawasanya amal dia tadi akan memasukkan diri dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sadar mimpi lah tak? Umur 60-70, itu pun kalau ada subsidi lagi, sambung lagi tak? Kalau tak ada tu innalillah. Tapi orang ulama Bani Israel tadi, dia minta kepada Allah untuk masuk syurga dengan sebab
amal dia. Apa kata Allah? Allah kata baik. Sekarang dia perintahkan malaikat untuk hisap segala amal yang telah dilakukan. Allah kata hisap amal dan nikmat yang telah aku bagi kepada dia. Jadi malaikat hisap. Adakah amal dia lebih banyak daripada nikmat yang Allah bagi, ataupun nikmat yang Allah bagi kepada dia lebih banyak daripada amalan dia? Bila dikira, ternyata nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia mengatasi amalan dia. Kata Allah, masukkan dia dalam neraka. Orang yang beribadat 500 tahun dia suruh masuk dalam neraka. Jadi kata si Abid tadi, wahai Allah, masuklah aku ke dalam syurga dengan sebab rahmatmu, dengan sebab redamu ya Allah. Jadi Allah masukkan dia dengan ke dalam syurga dengan sebab redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini daripada kisah tadi kita telah faham bahawasanya nak masuk syurga ni bukanlah satu perkara yang susah. Bukan satu perkara yang susah, tuan-tuan. Kalau Allah redha kepada kita duduk dalam kuliah pada tengah hari ni, sebelum Jumaat ni, kita duduk, kita dengar dengan penuh perhatian, kita dengar dengan niat kita akan amalkan apa-apa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab niat kita je Allah dah redha kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dengan sebab kita duduk yang sebentar sahaja. Tak, banyak kisah kan yang mana saya tak perlu ceritakan. Yang tuan-tuan mungkin tahu kisah satu orang perempuan yang bagi makan kepada seekor anjing, yang mana dia juga bukan perempuan yang suci, yang mana anjing juga kita tahu bahawasanya dia hina. Tapi Allah boleh masukkan dia, si perempuan tadi, ke dalam syurga dengan sebab memberi makan, memberi minum seekor anjing. Nak tunjuk kepada kita hari ini, Allah nak masukkan kita ke dalam syurga bukan satu perkara yang susah. Cuma kita kena hisap amalan kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita hisap amal kita, tuan-tuan? Besok kita nak dihisap depan Allah tu lagi dahsyat. Pernah tak kita kaji sepanjang kehidupan kita 30, 40, 50 tahun ni, ada tak amalan yang kita yakin Allah terima amal tu? Sepanjang 50 tahun dah aku solat, aku yakin satu hari tu aku solat dengan penuh khusyuk dengan Allah. Aku yakin solat kali tu Allah terima. Pernah tak ada perasaan ataupun kita pernah hisap macam tu dekat diri kita? Saya pernah lah, tapi saya pun kadang-kadang tak apa yakin lah. Sebab kita pun tak tahu amal kita yang mana Allah terima. Mudah-mudahan saja amal yang kita lakukan sedikit ni diterima oleh Allah. Kalaulah kita hari ni tak yakin dengan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak jumpa Allah, tuan-tuan? Sebab tu dikisahkan dalam satu kisah ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang sahabat Nabi SAW, sebelum dia masuk Islam, dia telah banyak buat kemungkaran. Dia telah buat banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi dakwah dia, Nabi ajak dia masuk Islam, maka dia telah memeluk agama Islam. Bila peluk agama Islam, para sahabat ni, kalau memang kita sedia makruf, kita baca sirah, mereka ni siang dan malam akan bersama dengan Nabi SAW. Mereka ni akan mencontohi kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Jadi bila Nabi buat kuliah, mungkin mereka akan dengar. Sahabat tadi, bila Nabi SAW telah menceritakan tentang neraka, wahai sahabatku, sesungguhnya azab yang Allah janji kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah, begini keadaan dia. Neraka jahanam tu begini keadaan dia. Nabi cerita tentang azab, maka sahabat tadi telah menangis dengan teresak-esak. Dia telah merasa bahawasanya diri dia dengan sebab amal yang dia telah lakukan sebelum dia masuk Islam akan menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat ni iman dia kuat, tuan-tuan. Dia boleh rasa bahawasanya dia akan ke neraka dengan sebab amal kemungkaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila satu kuliah lagi Nabi cerita tentang syurga, wahai sahabatku, sungguhnya syurga Allah jadikan 3 sungai, sungai madu, sungai susu. Allah jadikan dalam syurga pohon-pohon kayu. Allah jadikan dalam syurga bidadari-bidadari. Nabi SAW telah cerita kepada dia tentang ganjaran ataupun nikmat yang akan ada dalam syurga nanti. Jadi bila dia dengar tentang nikmat dalam syurga, dia merasa seolah diri dia berada dalam syurga. Gambaran yang Nabi bagi sangat terperinci lah.
Kita hari ni ceritalah macam mana pun, tak pun nampak lagi tak. Pasal iman kita tak sampai iman sahabat. Jadi bila mana dia telah mendengar kisah daripada Nabi SAW berkenaan dengan syurga dan neraka, dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh siang dan malam mengabdikan diri dia, mengharap rahmat daripada Allah untuk masuk ke dalam syurga. Satu ketika Nabi perintahkan kepada dia, wahai sahabatku, sampaikanlah satu amanah aku di kota Madinah. Nabi suruh kirim barang lah untuk dihantar di kota Madinah. Dia ni bila dapat perintah daripada Rasul Allah, maka dia telah laksanakan amanah tadi. Dia berjalan menuju ke kota Yathrib. Sebelum Nabi SAW berhijrah, dinamakan Yathrib tak. Bila dia berjalan, dia melihat kejadian Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana bukit. Hebatnya Allah jadikan bukit yang mana tak ada manusia hari ini boleh menjadikan bukit. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sungai, yang mana Allah jadikan sungai ni tak ada satu saintis pun boleh buat sungai. Jadi setiap benda yang dia lihat, dia akan nampak Allah. Sampai dia di kota Madinah dan kembali lagi dia untuk balik ke kota Mekah. Dia balik ke kota Mekah dalam keadaan yang sama, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu ketika dia terlihat di sebatang sungai satu perempuan yang sedang mandi dalam keadaan aurat yang agak terdedah. Jadi dia telah memalingkan pandangan dengan istighfar yang teramat sangat, yang takut teramat sangat. Dia kata, sesungguhnya aku adalah ahli neraka. Sebab dia rasa diri dia telah buat dosa. Ini orang yang iman kuat dia macam ni. Dia silap sikit je, dia dah susah hati dah. Dia dah cari jalan dah. Dia dah bertaubat dah. Dia usahakan diri dia supaya betul balik. Jadi dia kata, aku dah tak ada harapan dah. Dah ahli neraka dah aku ni. Sebab Nabi dah cerita dah, ganjaran neraka, azab neraka begini-begini. Jadi aku tak akan balik menghadap Nabi SAW. Jadi dia telah duduk di satu gua. Setengah riwayat mengatakan agak lama, kan? Sampai satu ketika Nabi tercari-cari, dia tak ada. Jadi Nabi itu telah diberi wahyu oleh Jibril alaihissalam untuk bagi tahu bahawa sahabat tadi berada di gua. Jadi saya pendekkan cerita, Nabi telah perintahkan para sahabat untuk cari sahabat tadi. Sampai dia menghadap sahabat tadi, dia minta untuk balik. Kan, bila jumpa, saya pendekkan cerita sebab masa kita terhad. Jadi dia minta untuk balik. Bahawasanya Rasulullah hantar orang ni untuk bawa dia balik. Dia tak nak balik, dia kata, aku malu untuk menghadap Nabi SAW. Jadi kata dia lagi, sesungguhnya, kata sahabat yang datang tadi, sesungguhnya ini adalah perintah daripada Rasulullah. Jadi bila dengar je perintah, dia pun baliklah, kan? Bila balik, menangis dengan penuh kerisauan di hadapan Nabi SAW, sampai Nabi ajar satu doa kepada dia, yang mana doa tu hari ni kita hari-hari baca. Kita pun tak tahu daripada mana dah. Nabi ajar apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi bila dia dengar doa tadi, dia pengsan. Orang lain relax je, sahabat-sahabat lain relax je, dia ni pengsan. Jadi orang pelik, kenapa? Kan? Dengar doa je pengsan. Orang lain doa tak apa pun tak, minta betul-betul dengan Allah, dia doa pengsan. Jadi bila dia dibangunkan, orang tanya dia, kenapa pengsan? Dia kata, bila mana aku dengar perkataan azabannar, iaitu azab api neraka, aku jadi takut sampai menyebabkan aku pengsan. Kita ringkaskan lagi cerita, bila mana dia balik, selang berapa lama dia sakit. Bila dia sakit, dia telah diziarah oleh Nabi SAW. Sakit yang nazak sangatlah ni. Nabi SAW ziarah. Kebiasaan Nabi SAW, apabila dia menziarahi sahabat-sahabat dia yang sakit, dia akan pangku kepala dia atas riba. Sahabat-sahabat ni bila sakit, Nabi akan pangku kepala atas riba Nabi. Bila Nabi nak angkat kepala dia, letak atas riba Nabi, dia larikan kepala dia. Sahabat yang lain tercengang. Jadi macam nak marah tak? Kenapa? Dah kenapa tak? Kalau kita tak, dah kenapa lari? Orang yang hebat macam tu nak pangku kepala, nak lari. Jadi ditanya oleh Nabi SAW, kenapa wahai sahabatku? Kata dia, wahai Rasul Allah, kamu ni orang yang martabat dia sangat tinggi di sisi Allah. Yang Allah jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi ni semata-mata kerana kamu. Jadi tak layak orang yang mulia, orang yang hina seperti aku ni tak layak untuk berada di atas perah yang mulia seperti kamu. Sahabat baru faham, oh macam tu punya tak? Hebatnya faham dia tentang agama. Jadi tanya Nabi, wahai sahabat, kalau kamu tak nak aku pangku, jadi apa permintaan kamu yang terakhir?
Jadi kata dia, wahai Rasul, doalah kepada Allah supaya Allah tunjukkan bahawasanya dosa aku ni diampunkan atau tidak. Nah. Jadi Nabi SAW doa, wahai Allah, kan? Nabi doa dan Jibril datang bagi wahyu. Saya singkatkan sikit cerita, panjang cerita dia. Bila Jibril datang bagi wahyu, mengatakan bahawasanya seandainya dosa umat akhir zaman ni, bukan dosa dia saja, dosa kita semua, seandainya sebesar gunung sekalipun ataupun sebesar langit dan bumi sekalipun, bila mana kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh perasaan keinsafan, Allah akan ampunkan dosa tadi. Jangan kau ada dosa kecil macam tu, dosa yang besar gunung pun Allah maafkan. Cerita tu bagi pengajaran kita kepada hari ni lah. Jadi orang-orang yang dia ni rasa ada harapan ni, jangan rasa macam tu. Dia kena ada sifat takut dan harap kepada Allah. Sayyidina Umar kata apa? Kalaulah semua manusia masuk syurga, satu je masuk neraka, kata Sayyidina Umar, aku takut akulah yang satu tadi. Sayyidina Umar ni orang hebat, tuan-tuan. Tak perlu saya ceritakan kisahnya. Kalaulah semua orang masuk neraka, satu je masuk syurga, aku harap akulah yang satu tadi. Takut dan harap dia balance, sama banyak. Takut pada Allah, harap pada Allah. Jadi kita balik pada cerita tadi, bila mana dia dengar macam tu, dia pun meninggal. Bila mana dia meninggal, sahabat telah menguruskan perkebumian dia. Masa nak ke bumi tu, bawa jenazah pergi ke kubur orang. Nabi SAW menjengkitkan kaki dia. Sahabat jadi pelik. Sahabat tanya, kenapa ya Rasul, ya Muhammad, kenapa? Kalau kena duri ke paku ke, biar kita letak dulu jenazah ni, kita settlekan Nabi dulu, sebab Nabi lebih afdal. Nabi kata, jangan, teruskan. Sesungguhnya kamu tak nampak apa yang aku lihat. Sesungguhnya seluruh malaikat di arasy Allah Subhanahu Wa Taala telah turun untuk bawa jenazah tadi bersama-sama dengan kamu. Sebab tu kamu tadi bercakap, kenapa ringan sangat ni? Ada orang ke atas ni? Nah, kadang-kadang orang yang dekat kepada Allah ni, kita bawa jenazah dia ringan je rasa. Kita rasa macam tak ada orang tak. Sebenarnya malaikat tu pikul sama-sama dengan kita. Kita tak nampak. Nah, itulah bila mana orang ni, dia dekat dengan Allah, Allah akan bagi ganjaran dia kepada dunia. Bahkan di akhirat dia akan dapat manfaat yang lebih besar. Jadi saya rasa sekadar itu saja tazkirah yang sempat saya kongsikan pada Jumaat kali ini. Moga-moga kita diberi kesenangan, kekuatan dan kelapangan untuk sama-sama kita meneruskan dan menguatkan lagi syariat Allah di muka bumi ini. Saya sudahi tazkirah ini dengan lafaz Assalamualaikum. La ilaha illallah. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mimbar Jemaah pada hari ini ingin mengajak jemaah untuk menghayati khutbah yang bertajuk Bagai Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ibu bapa merupakan ejen pembentukan pribadi mulia anak-anak.
amat membimbangkan kita. Remaja kita sering melibatkan diri dalam masalah sosial yang telah mencetuskan isu polemik dalam media massa yang saban hari meniti dari bibir ke bibir. Siapakah yang harus dipersalahkan dalam hal ini? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tugas ibu bapa ialah tugas profesional yang perlu digarap dengan ilmu, kemahiran dan sikap yang baik. Seseorang tidak boleh dianggap sebagai guru sekiranya dia tidak mempunyai kelulusan dan kemahiran dalam bidang perguruan. Maka begitulah juga ibu bapa tidak boleh dianggap sebagai ibu bapa yang sempurna sekiranya dia gagal mempunyai ilmu, kemahiran dan sikap yang seiring dengan perkembangan semasa yang bertepatan dengan kehendak Al-Quran dan Al-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 dan 28 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Melabelkan anak sebagai derhaka apabila si anak tidak mendengar kata merupakan amalan negatif masyarakat berkeluarga. Malah ada ibu bapa yang meleteri anaknya dengan pelbagai gelaran yang memalukan hanya kerana perkara yang kecil, tanpa memberi peluang membela diri. Wajarkah tindakan kita sebegitu? Apakah jalan penyelesaian yang perlu dirungkai dalam menghadapi situasi seperti ini? Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, begitulah kita seringkali membahaskan isu berkaitan anak derhaka, namun jarang sekali kita melihat kepada puncanya. Seringkali juga kita mengharapkan anak faham dengan sikap kita, namun bagaimana dengan kita sendiri? Sudahkah cukup kita menyelami jiwa dan tabiat anak-anak, sedangkan kita sibuk dengan kerja, hinggakan di rumah juga kita tidak berenggang dengan telefon bimbit yang sentiasa di tangan? Di manakah keharmonian dan kerukunan dalam rumah tangga jika sikap ibu bapa itu sendiri yang menafikan hak berkasih sayang dalam institusi berkeluarga? Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sammahum Allahu abraran li'annahum barrul aba'a wal abna'a, kama anna liwalidika 'alaika haqqan, kadzalika liwalidika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka al-abrar kerana mereka berbuat baik kepada ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka, sebagaimana dijelaskan bahwasanya kedua-dua orang tua kamu ada hak atasmu, begitu juga anak-anak kamu ada hak atas kamu. Riwayat At-Tabrani. Anak adalah cermin dan pantulan daripada pelakuan ibu bapanya. Setiap yang terzahir daripada sifat dan tabiat anak, sama ada baik atau buruk, itulah sebenarnya gambaran sifat dan tabiat kita sebagai ibu bapa. Mendidik anak-anak boleh dilihat sebagai amanah yang sangat mulia, yang sangat mudah. Kita hanya perlu menjadikan diri yang baik, kemudian kebaikan itu dilihat oleh anak-anak, lalu diteladani oleh mereka. Namun mendidik juga boleh dilihat sebagai amanah yang amat berat. Ini kerana bukan mudah untuk memperbaiki diri kita untuk dicontohi oleh anak-anak. Ia perlukan proses mujahadah melawan hawa nafsu yang berterusan. Kebanyakan kita masih mengajar, bukan mengajak anak-anak untuk melakukan satu kebaikan. Sebagai contoh, kita menyuruh mereka solat, tetapi kita sendiri masih leka dengan aktiviti lain. Kita arahkan mereka belajar, sedangkan kita khayal menonton televisyen. Kita menyuruh anak-anak berkata baik, namun kita sendiri bersikap memaki hamun orang lain di hadapan anak-anak. Sepatutnya keadaan yang terbaik ialah apa yang kita suruh, itulah yang kita buat, dan mengajak mereka bersama-sama dengan kita. Namun hakikat yang berlaku sebaliknya, bagai ketam mengajar anaknya berjalan betul. Itulah perumpamaan yang tepat kepada ibu bapa seperti ini. Memberi nasihat kepada orang lain, tetapi diri sendiri tidak mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah
ayat yang ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, memenuhi keperluan anak-anak merupakan aspek penting dalam memastikan mereka membesar dalam keadaan seimbang dan hak mereka tidak terabai. Keperluan ini perlu diisi secara adil mengikut ukuran kepentingannya dan dilaksanakan berdasarkan urutan masa yang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Keperluan yang dimaksudkan ialah: pertama, keperluan fizikal. Seorang bapa harus berusaha untuk memenuhi kehendak dan keperluan utama anak-anaknya, antaranya makan minum, pakaian, tempat tinggal, kemudahan kesihatan, kemudahan pengangkutan, mendorong anak-anak beribadah, membiasakan anak-anak dengan amalan kebersihan, mengatur jaduan hariannya dan merawatnya ketika sakit. Kedua, keperluan akal. Ibu bapa mesti melengkapkan diri anak-anak dengan ilmu yang sempurna, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Pakar pendidikan Islam telah merumuskan bahawa antara keperluan untuk mengisi keperluan ilmu dan pemikiran ialah menanamkan budaya cintakan ilmu dan adab belajar, menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan hadis, memilih guru dan sekolah yang terbaik, dan lain-lain lagi. Ketiga, keperluan emosi. Perasaan anak-anak perlu dibelai, dihargai dan didengari. Ahli psikologi berpendapat anak-anak yang tidak dibelai, dihargai dan didengari akan membesar dalam emosi yang tertekan. Untuk itu, ibu bapa mesti menjadi pendengar yang baik, bersifat simpati dan empati, agar mereka akan membesar sebagai individu yang cerdas emosinya. Keempat, keperluan rohani. Anak-anak wajib dididik dengan soal-soal keimanan, kepercayaan yang mantap kepada Allah, hari akhirat, syurga dan neraka. Tutur kata, perbuatan dan tindakan ibu bapa sehari-hari amat berkesan untuk mendidik anak-anak dalam soal keimanan dan akhlak. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu bapa perlu sedar, anak-anak yang dalam jagaan kita pada hari ini adalah aset kepada diri kita sendiri di akhirat kelak. Hari ini mungkin kita berbangga jika anak-anak dapat menaiki kereta besar, memiliki rumah besar dan berpangkat tinggi, kerana ia juga memberi saluran kesenangan kepada kita selaku ibu bapanya di dunia. Namun, pernahkah kita terfikir, apakah anak kita juga mampu memberi sumbangan yang besar kepada kita semasa kita di alam barzah nanti? Harta dan segala kemewahan tidak berguna lagi kepada kita yang sedang terbaring di dalam kubur, melainkan hanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh sahaja. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariahnya, atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, kepada suami yang beriman, peraturan Allah perlu ditaati dan dilaksanakan dalam rumah tangganya. Islam bukanlah agama ritual yang berguna pada waktu kelahiran, perkahwinan dan kematian sahaja, tetapi ini adalah satu cara hidup yang sempurna. Maka ciri-ciri menjadi ibu bapa cemerlang adalah seperti mana saranan berikut yang perlu diberi perhatian agar kita dapat menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita hendaklah mempunyai ilmu, khususnya dalam menyemai akidah Islam yang sebenar ke dalam jiwa anak-anak. Benda yang terbaik akan menjadikan anak terdidik dengan akhlak Al-Quran dan menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan terbaik dalam melayari kehidupan di dunia ini. Bukan hanya semata-mata mengejar dan berbangga dengan kejayaan anak-anak dalam akademik dengan memperoleh sijil kecemerlangan sahaja.
menguasai emosi diri agar sentiasa tenang, lemah lembut dan tidak kasar melayan kerana anak-anak. Berkatalah dengan kata-kata yang baik dan berhikmah agar maksud yang baik itu sampai kepada keperluan akal dan emosi mereka. Jauhi sifat marah dengan melontar letiran yang tiada kesan dan impak yang positif terhadap anak-anak. Gantikan dengan sikap tegas, khususnya dalam mengendalikan hasrat emosi dan jiwa anak-anak. Bijaksana mendengar dan menerima pandangan anak-anak jika benar ada kesilapan di pihak kita. Sesungguhnya tidak ada manusia itu yang benar-benar sempurna. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa juga melakukan kesilapan yang boleh dibetulkan oleh insan yang lebih mulia daripada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar melakukan kezaliman yang besar." Surah Al-Luqman ayat yang ke-13. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كرباتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama, umat Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk fahaman dan perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan keselamatan ummah dan negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan agama Islam. Sebaliknya, seluruh umat Islam amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi sebagai Muslim sejati, agar umum mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا